muhasabah Ramadan yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Fahrul. InsyaAllah sama-sama kita bermuhasabah diri untuk mempersiapkan diri. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berusaha lagi dihormati Puan Pengerusi Majlis, serta kepada yang dihormati, yang dimuliakan Ketua Biro Muslimat Masjid Al-Mu'minun, ahli-ahli dan jawatan kuasa, seterusnya kepada ibu-ibu, ya, puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada detik ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita sekali lagi, ya, untuk berada di taman syurga ini, ya. Dalam kehidupan kita, ya, sudah menjadi satu sunnatullah, sudah menjadi satu ketetapan daripada Allah. Apabila kita mendapat sesuatu, pada masa yang sama kita akan kehilangan sesuatu. Kita tidak akan dapat dua perkara dalam satu masa, ya. Pada petang ini kita duduk di dalam majlis ilmu, katanya kita dapat ilmu, tapi yang kita hilang ialah waktu rehat kita, waktu santai kita, waktu kita bersama dengan keluarga, cucu, anak, ya. Nak shopping ke menjelang Ramadan ni, ya, terkorban lah, ya. Oleh kerana dalam hidup kita ni, apabila kita mendapat sesuatu, pada masa yang sama kita akan kehilangan sesuatu. Pastikan selalu, ya, pastikan sentiasa yang kita dapat lebih bernilai daripada apa yang kita hilang. Yang kita dapat tu lebih bernilai daripada apa yang kita hilang. Dan insya-Allah mudah-mudahan pada petang ini kita dapat sesuatu yang bernilai ilmu, dan kita terkorban, ya, sesuatu yang bernilai juga. Tetapi kalau nak dibandingkan dengan ilmu, keampunan Allah, barakah yang kita akan kecapi di dalam majlis ilmu ni tidak ternilai. Dalam hidup kita sentiasa kita berfikir macam tu, ya. Kadang-kadang, ya, kita dapat rumah yang lapang, ya, tapi bila dapat rumah yang lapang, hati pula kita sempit, nak bayar hutang, ya. Jadi itulah, kita dapat sesuatu yang kita rasa baik tapi kita kehilangan. Ada juga wanita-wanita ni kita tengok, ya, dalam brosur ke dalam surat khabar dan sebagainya, masa dia badan dia berisi, minta maaf saya tak guna perkataan gemuk, sensitif, ya, badan dia berisi, dia tutup aurat. Bila dia makan suplemen ini, buat ini, jadi kurus, dia waktu tu dia dah aurat, ya. Padahal, ya, apa yang dia hilang itu sebenarnya lebih bernilai daripada badan slim tu, ya, kerana mutu aurat dia perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan begitulah kita dalam hidup ni, ya. Pada petang ini saya ingin berkongsi dengan ibu-ibu semua tentang satu tajuk, iaitu muhasabah Ramadan. Apakah puasa kita berkesan atau tidak? Muhasabah Ramadan, apakah puasa kita berkesan atau tidak? Puasa yang berkesan. Jadi walaupun tajuk puasa ni, apabila menjelang je bulan puasa, selalunya kita akan ulanglah ayat Quran yang sama, ya, hadis yang sama, atsar yang sama, kisah-kisah daripada sahabat Rasulullah, perkara-perkara yang sama. Akhirnya syaitan mengembuskan pada hati kita ni rasa macam jemu, bosan, ya. Alih-alih bulan puasa, inilah selalu yang kita dengar, ayat Quran ini, hadis ini dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang para asatizah, dia sebut tentang ayat Quran, kita pun boleh dah sambung lah, ya. Hadis ni kita pun boleh sambung lah. Sebab apa? Selalu kita dengar, gitu, ya. Tetapi dalam soal ilmu ni, bukan soal banyak mana kita dengar, tapi banyak mana perkara yang kita dengar, ilmu yang kita dengar tu sudah kita amalkan, ya. Jadi kalau saya tanya dalam ruang ini, siapakah di antara puan-puan, ya, kita semua ni yang boleh menjamin 100%, 100% bahawa puasa dia memang diterima oleh Allah? Wah, tak berani, ya. Siapa yang boleh menjamin bahawa puasa dia tu, ya, orang kata 100% menepati kehendak Al-Quran dan Sunnah? Tak ada berani juga, ya. Jadi kita yakin bahawa setelah kita muhasabah secara sepintas lalu pun kita tahu bahawa banyak defect, banyak kekurangan lagi pada puasa kita. Justru kita minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan kesalahan-kesalahan kita dalam mengerjakan ibadah puasa kita waktu-waktu yang lalu. Betul, ya? Kita minta Allah ampunkan. Cara kita minta ampun macam mana? Cara kita minta ampun ialah cara dengan berterusan belajar.
bertolong belajar, mudah-mudahan Allah kesian sebab kita mengaku jahil di depannya. Betul? Macam kita lah, selalu saya buat analogi ni. Saya tak jemu-jemu membawa analogi ni. Kita dalam perjalanan kita di atas jalan raya, kita berdepan dengan lampu isyarat. Lampu isyarat tu merah, kita berhentilah. Ada kereta berdepan berhenti juga, kita pun berhenti. Lama-lama kemudian isyarat merah bertukar jadi hijau. Kita nak segera bergerak, tapi kereta di depan terkial-kial, tak start lagi. Tengok, kita pun marah ni. Tengok nak marah, tengok ada lesen gantung, marah. Marah, dia baru belajar, betul. Begitulah kita, gantung selalu lesen L dalam kehidupan kita ni. Gantung lesen L ni selalu kita belajar. Kita ada kelemahan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi pada malam ni, pada petang ni, saya nak ulang bab puasa yang berkesan ni, bukan merujuk kepada hukum hakam puasa. Kulit telinga batal ke, umur lebih-lebih batal ke, pakai inhaler batal ke, dan saya tak nak rujuk hukum hakam. Hukum hakam ni senang je sekarang. Dah ada mufti wilayah Tuan Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia punya blog pun ada, dia punya website pun ada, semua kita boleh rujuk itu. Tetapi mungkin ada satu lompang kecil, yang mana lompang kecil itulah yang saya nak isi juga. Yang lain-lain itu dah besar dah, semua orang dah isi. Jadi memang pada sisi-sisi yang terpinggir mungkin ada satu dua saja perkara yang akan insya-Allah mudah-mudahan saya dapat lengkapkan ini tentang puasa kita. Baik. Bila kita nak muhasabah ni, matlamat kita ialah bagaimana kita nak muhasabah puasa-puasa kita yang dahulu. Supaya dengan puasa-puasa kita dahulu tu kita tengok, kemudian daripada situ kita nampak kelemahan-kelemahan dia, kekurangan-kekurangan, supaya kita puasa yang akan datang ni akan lebih baik daripada puasa yang sebelumnya. Saya teringat ungkapan yang berbunyi begini, orang yang berjaya, orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya ialah orangnya yang hari ininya sama macam semalam, itu terpedaya. Manakala orang yang celaka ialah apabila hari ininya lebih buruk daripada semalam. Orang yang berjaya lebih baik daripada semalam, orang yang terpedaya sama macam semalam, tetapi orang yang celaka ialah lebih buruk daripada semalam. Jadi kita nak orang yang berjaya dalam berpuasa, yang mana puasa kita 1437 1437 ini lebih baik daripada 1436. Jangan sama saja. Lebih-lebih lagi jangan lebih buruk lagi, lebih lemah lagi daripada puasa kita daripada tahun yang sebelumnya. Baik. Bila tiba je bulan puasa, ayat ni mesti dibaca 183 Al-Baqarah 183, mudah saja ayat Quran ni. Kalau boleh hafal lah, saya rasa mungkin dah ada pun yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat Allah berfirman, telah diwajibkan, wahai orang beriman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa seperti mana orang-orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi saya nak bincangkan falsafah ataupun filosofi di sebalik puasa ni, melihat kepada 3 kunci kata dalam ayat Quran yang pendek ini. Yang pertama, kunci kata yang pertama ialah ya ayyuhallazina amanu, iman. Yang kedua, kutiba alaikumus siyam, siyam, puasa. La'allakum tattaqun, taqwa. Jadi iman, puasa dan takwa. Inilah keyword yang saya nak bincangkan. Tetapi sebelum itu, elok juga kita tengok nuansa ataupun nada ayat ni. Ayat ni ayat yang kata ahli-ahli tafsir adalah ayat Allah memerintahkan dalam bentuk memujuk manusia. Subhanallah, Allah sayang sangat memujuk. Contoh supaya kita nampak, bukan diwajibkan ke atas kamu berpuasa, bukan kamu saja, tapi orang-orang yang terdahulu daripada kamu pun dah berpuasa juga. Contohnya, kita ada anak bongsu kita. Anak bongsu kita ni baru masuk sekolah. Wah, menangis-nangis dia tak mau pergi sekolah. Macam mana kita pujuk dia? Pergilah sekolah nak, bukan kamu je.
abang-abang kamu dulu, kakak-kakak pun pergi sekolah juga. Pergilah sekolah, betul? Ya. Jadi begitulah Allah memujuk manusia ni. Bukan saja kita yang diwajibkan berpuasa, tapi umat-umat terdahulu pun sudah diwajibkan berpuasa. Jadi melihat ayat Quran ini pun dah kita nampak betapa sayangnya, betapa kasihnya Allah apabila menyuruh kita, memerintahkan kita berpuasa. Bukan kerana nak mendera kita, bukan nak menyiksa kita, tetapi puasa itu ada sesuatu yang baik untuk kita, insya-Allah. Baik. Saya nak kaitkan 3 tadi, iaitu apa dia? Iman, yang kedua puasa, takwa. Ini pada terms yang digunakan dalam management. Dalam management siapa biasa, selalunya dalam management dia ada input, dia ada proses, dia ada output ataupun outcome dia, betul ya? Jadi itulah kita nak tahu. Jadi puasa ni, iman ini adalah input dia, ya. Puasa ni adalah yang dikatakan proses dia, dan takwa ini adalah outcome ataupun hasil dia. Kalau yang tak tahu ilmu management, kita ambil yang mudah, ya. Iman itu macam benih dia, puasa itu macam pohon dia, takwa itu umpama apa dia? Pokok dia. Apa ni? Buah dia. Jadi kita tanam pokok, tanam benih untuk dapat pokok yang subur. Kemudian daripada pokok yang subur itu kita harapkan apa? Buah dia. Jadi puasa yang berkesan apabila menghasilkan outcome dia, iaitu takwa. Jadi kita nak muhasabah puasa kita dulu, dan akan datang ni, apakah puasa kita boleh dan mampu menghasilkan takwa. Itu yang dikatakan puasa yang berkesan. Betul ya? Ini penting. Subhanallah, kebetulan petang ni kita berdepan dengan kaum ibu saya, ya. Sebelum saya melanjutkan kuliah, nak buat teka-teki sikit lah. Saya pun letih, suara dah jadi rock sikit, ya. Nak buat teka-teki. Apa persamaan antara bulan puasa dengan kaum ibu? Apa dia persamaan antara puasa dengan kaum ibu? Teka-teki. Okay. Ya. Tahu lagi apa lagi, tak apa, salah tak apa, ini belajar, ya. Okey, give up, ya. Okey. Puasa dengan kaum ibu sama, ya, ialah puasa adalah madrasah bagi umat ini, ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Ada, ya. Pusat pendidikan, kem latihan, ya. Jadi puasa ini adalah kem latihan ataupun pusat pendidikan, satu madrasah untuk mendidik manusia, seperti mana ibu, ya, yang mendidik anak-anaknya. Dalam Islam, watak ibu, karakter ibu lebih dekat untuk mempengaruhi karakter anak, bukan ayah. Ibu yang lebih dekat. Sebab itu dalam sejarah, mana-mana ibu yang tidak beriman, yang isterinya tidak beriman kepada suaminya, iaitu Rasul ataupun Nabi, selalunya anaknya tidak beriman juga. Kita tengok, ya, isteri Nabi Nuh beriman tak? Tak. Anak Nabi Nuh pun begitu. Nabi Lut, ya, isteri dia beriman tak? Tak beriman. Anak dia pun tak beriman. Sebab apa? Watak anak banyak mengikut watak ibu. Sebab ibu adalah madrasah kepada anak-anak. Dan begitu juga puasa. Jadi kita dah faham dah tu. Puasa ni kita nak masuk kem latihan, kita nak masuk training dalam bulan puasa, ya. Jadi ini penting supaya kita dapat lihat, betulkan. Baik. Jadi saya akan perincikan satu-satu. Mula-mula input dulu. Saya tengok nanti input. Lepas tu nanti saya akan tengok pada proses, dan kemudian kita akan tengok pada pada output dia, ya, beza, ya. Baik. Dia ada beza dengan puasa yang sah dengan puasa yang diterima. Macam juga kita semayang kita sah, tapi khusyuk atau tidak, diterima atau tidak, itu nombor 2. Jadi bila kita katakan puasa yang berkesan, artinya bukan puasa yang sah mengikut syarat dia, rukun dia, batal dia dan sebagainya. Sah, memang sah puasa kita, tetapi yang penting apakah dia menghasilkan takwa, apakah dia diterima. Itu satu lain, yang lain. Betul? Kita nak dalam hidup kita ni, amalan-amalan kita yang kita berikan kepada Allah bukan saja sah, tetapi diterima. Ni, jadi kita nak muhasabah supaya ini mana, ya. Baik. Kita tengok dulu input tentang puasa ni, ya.
supaya kita nampak puasa ni sebagai camp latihan ataupun training ground. Macam mana ya? Kita tengok kadang-kadang dalam, kita tengok begini ya, sudut macam ni ya. Dalam bulan puasa, contoh dalam bulan puasa, suatu yang halal kita buat di luar bulan puasa tetapi diharamkan dalam bulan puasa. Apa dia? Makan minum bersama dengan suami atau bersama dengan isteri ya. Semua tu halal pada bulan-bulan yang lain, tetapi bulan puasa haram. Jadi sepatutnya kita ni dah dilatih pada bulan Ramadan supaya mampu meninggalkan yang halal pun kita tinggalkan. Itu latihan dia. Jadi sewajarnya apabila keluar daripada bulan Ramadan, tinggal perkara yang haram, tak jadi masalah. Sebab yang halal pun kita pernah tinggalkan. Yang halal tu lebih berat lagi, betul. Tapi kenapa kita tak macam tu? Bila bulan Ramadan, ya, yang halal pun kita tinggal, tetapi apabila keluar daripada bulan Ramadan, yang halal kita ambil, yang haram pun kita buat. Kenapa? Puncanya sebab kita tak menganggapkan puasa ni sebagai bulan latihan. Kalau latihan, artinya bulan puasa kita latih, di luar bulan puasa lah kita nak teruskan momentum latihan itu, betul. Macam anggota polis, waktu latihan dia kawat, dia belajar menembak dan sebagainya. Tetapi apabila dia tamat latihan, dia keluar, dia menjalankan tugas, waktulah dia nak amalkan. Dia pandai menembakkan tadi, ketahanan dia, stamina dia tadi yang dia dalam camp latihan, betul tak? Tetapi kita tak macam tu. Sebab kita nampak bulan puasa ni macam bulan musim ya, musim-musim yang biasa. Saya buat contoh supaya nampak ya. Masjid Negeri Shah Alam, Masjid Putrajaya, dia tak ada. Dia jadi destinasi pelancong. Pelancong ni bila datang, dia nak tengok masjid kita, dia dah aurat, betul. Tapi bila dia nak masuk, dia nak snap foto ke dan sebagainya, nak selfie ke apa, dia akan diberi jubah, betul. Dia pun akan pakai jubah. Kemudian barulah dia masuk dalam masjid, tengok nak. Dah habis semua, bila nak keluar, pakai jubah terus. Tak, dia akan buka, gantung, ya? Dia akan gantung sebab jubah tu bukan pakaian dia, ya? Dia letak je. Macam itulah umat Islam ni dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa tinggal ini, keluar bulan puasa, gantung balik jubah tadi, ya? Gantung balik pada yang asal dan sebagainya. Sebab dia tak nampak konsep puasa. Bulan puasa adalah bulan latihan, camp training ground kita, camp latihan kita, betul ya? Ini penting. Baik, apa niat puasa? Niat puasa semua? Niat puasa ni lintasan hati. Lafaz niatnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana. Kalau kita nak punya niat setahun apa? Hadis sanati. Kemudian ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Baik, bila kita kata lillahi ta'ala, selalunya dia jadi ritual yang tidak membina spiritual. Kita sebut saja, tapi kita tak benar-benar menghayatinya. Kerana apa? Kadang-kadang kita buat puasa ni yang betul, ini kerana Allah, bukan kerana yang lain. Boleh faham ya? Jadi first thing first, apa yang saya cuba kongsikan pertama ni, kita nak unlearn dulu. Unlearn ni maksudnya kita keluarkan benda-benda yang virus-virus, pandangan-pandangan yang tidak tepat tentang puasa yang kita warisi selama ini. Yang kita warisi selama ini dari satu generasi ke satu generasi. Akhirnya kita tak terima lagi puasa tu genuine, sejati, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Contoh, dia sangat berkait dengan pandangan kita terhadap puasa. Pandangan kita, ya. Saya selalu katakan, what you see is what you get. Betul. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Kita tak mungkin dapat suatu benda yang kita tak lihat. Saya buat contoh mudah. What you see is what you get, ya. Ada orang duduk tepi laut, dia tengok laut gitu, di tepinya dia nampak ombak, dia tembak sampak saraf yang ada di permukaan laut dan sebagainya. Dia lihat itu, dia dapat itu saja. Nelayan sebaliknya, dia datang tepi laut, dia tengok, wah gini-gini, dia nampak air macam ni, ikannya jadi ini, ikannya jadi ini. Dia nampak ikan yang ada di dasar, yang di dalam laut, betul. Dia nampak ikannya, sotongnya dan sebagainya, hasil laut. Baik, penyelam mutiara duduk tepi laut, dia tak nampak lagi ikan dia nampak sesuatu yang berharga. Dia apa? Mutiara yang ada di dasar laut. Jurutera petroleum,
Dia dulu tengok, dia tengok emas hitam, petrol yang ada di dasar dalam perut laut itu, ya. Apa yang kita lihat, itu yang kita akan dapat. Jadi begitu juga kita melihat Ramadan ini. First thing first, kita kena betulkan tanggapan kita, mindset kita, cara kita melihat Ramadan, supaya cara kita melihat Ramadan seperti mana yang Allah kendaki, bukan ikut kita, bukan ikut warisan-warisan kita yang sebelum ni. Baik. Pertama, sebab apa yang kita lihat ni, dia akan mempengaruhi niat kita nanti. Kita faham, ya? Akan mempengaruhi niat kita nanti, ya. Niat kita kerana Allah, tapi niat ini bukan lafaz, tetapi dia memang datang daripada hati kita, penuh dengan orang kata awareness, kesedaran betul-betul. Jadi contoh, ya, ada orang melihat bulan puasa di sudut ekonomi semata-mata. Dia nampak, wah, bulan puasa datang, wah, ini adalah peluang untuk meningkatkan pendapatan pada Ramadan, dan sebagainya. Ada orang pula melihat puasa di sudut apa? Wah, dapat makan kuih ni. Kuih ni memang tak keluar pada bulan-bulan yang bukan Ramadan, dia tak keluar. Bulan Ramadan je dia keluar, ya. Dan makcik yang masak sedap tu, dia tak akan masak di luar-luar dia. Dia hanya ada dalam bulan Ramadan, dia itulah yang dia masak dan sebagainya. Berpeluang lagi kita dapat resepi ni. Betul? Jadi akhirnya kita nampak sekarang bulan Ramadan hanya di sudut ekonomi. Anda tahu, ya, macam mana orang, subhanallah, exploit, ya, tentang lesen bazar Ramadan ni. Dia dapat, dia oleh kerana ada connection, ya, dia dapat kabel, dia dapat, kemudian dia jual. Lepas tu orang ni jual, ada jual atau jual. Orang yang jual jauh tu dapat sikit aja dan sebagainya. Sebab dia nampak manipulate untuk dapat keuangan. Betul? Begitu juga sekarang ni, oleh kerana pelbagai makanan disiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, akhirnya dibuat satu idea, tak tahu daripada mana, ya. Idea ni, syaitan ni sangat inovatif dan kreatif, ya. Dia kata, mari kita jadikan jadi juadah berpuasa ni sebagai satu daya tarikan pelancong asing datang, dan sebagainya. Akhirnya Ramadan jadi bulan juadah, bukan ibadah lagi, betul, ya, dan sebagainya. Kita nampak macam tu. Jadi kita tak mau macam tu. Kalau kita nampak yang itu, kita dapat yang itulah. Betul? Seperti mana orang duduk di tepi laut tadi, dia nampak sampah sarap, ombak je, itu dia dapat, ya. Ada orang nampak di sudut apa? Sudut kesihatan. Wah, bulan puasa ni lah baru diet nak jadi, ya. Selalunya diet kita esok, mula esok, ya. Hari ni makan, bila nak diet ni kata nak diet esok, tanya esok, ya, dan sebagainya. Sebab pada bulan Ramadan semua orang akan tak makan. Jadi kita ada satu motivation, dorongan untuk kita jaga. Supaya apa? Supaya kita sihat. Supaya apa? Supaya potongan badan kita kembali terpelihara, ya. Kita punya figure ni ada dan sebagainya. Okey, tak salah untuk sihat, tak salah untuk potongan badan yang menarik, kerana kita diet. Tetapi itu bukan tujuan utama. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa. Bukan tujuan itu. Kalau tujuan itu, nanti kita akan ada orang yang kata aerobik lagi boleh ini, ya, boleh dicabar, ya, dan sebagainya. Subhanallah. Ada juga orang dalam bulan puasa ni dia melihat di sudut hikmah. Hikmah ni macam mana? Dalam bulan puasa ni kita tak boleh makan, supaya kita bukan saja ada simpati terhadap orang-orang yang miskin, orang yang kelaparan, tetapi kita ada empathy kepada mereka. Simpati, kita memahami kesusahan orang. Empathy, kita merasai kesusahan orang. Dulu kita tengok orang kesian tak makan, hari ni kita tak makan betul bulan Ramadan. Jadi ini akan membantu kita mempunyai sifat empathy. Dengannya kita akan jadi lebih pemurah. Lepas ni lebih kita berada kesian untuk membantu orang miskin. Betul tak? Ini yang selalu kita dengar, betul tak? Kalaulah yang ini matlamat untuk kita berpuasa, saya nak tanya, ya, kenapa orang miskin yang selalu lapar pun diwajibkan berpuasa? Patut orang miskin yang selalu lapar tak payahlah puasa. Yang boncit-boncit ni, yang makan ni, ini yang sepatutnya puasa bulan Ramadan, ya. Yang lapar ni dah tak payah dah, sebab mereka hari-hari di luar bulan Ramadan pun mereka memang tak makan. Rupa-rupanya berbeza, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Si miskin yang tidak makan pada bulan puasa kerana Allah, dibandingkan dengan dia lapar tak dapat makan pada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan kerana tidak ada makanan. Beza. Lapar kerana Allah dengan lapar kerana tidak ada makanan pada si miskin berbeza. Kerana lapar
Kerana Allah, dia akan mendidik si miskin untuk menjadi si miskin yang sabar. Itu didik hati dia. Orang kaya pula yang selalu makanan ada, depan mata ada makanan ni, dalam TIH dia ada, dalam mana-mana makanan ada. Bulan puasa, makanan ada depan mata pun dia tak makan. Kenapa? Dia berlapar kerana Allah. Kenapa? Apabila dia berlapar kerana Allah, ini boleh mendidik dia menjadi orang kaya yang syukur. Jadi puasa boleh mendidik dengan berlapar kerana Allah. Orang miskin menjadi orang miskin yang sabar, orang kaya boleh menjadi kaya yang syukur. Kenapa? Bulan puasa ialah bulan latihan. Itu penting. Kemudian kerana adat, saya nak bagi tahu puasa ni kadang-kadang kita terima lebih kepada adat berbanding ibadat. Sebelum saya menyentuh puasa, saya nak bagi tahu, saya nak tanya, kita tinggal makan babi ni kerana adat ke kerana agama? Kadang-kadang agama tapi lebih banyak adat. Sebab apa? Orang Melayu lebih benci, lebih tak suka, lebih jijik makan babi daripada makan rasuah. Betul? Betul. Rasuah ada bau? Tak ada. Kalau babi ni kita lalu tepi, bau je masak je pun kita nak termuntah tu, jijik. Apakah kita jijik dengan rasuah begitu? Rasuah hampir-hampir jadi budaya lah sekarang. Kenapa? Kerana kita tinggal babi itu bukan kerana ibadah. Kalau kita tinggalkan babi kerana ibadah, begitu juga kita boleh meninggalkan rasuah. Kerana rasuah, dosa rasuah, jijiknya rasuah lebih buruk lagi daripada makan babi. Anak tunjuk juga bagaimana kita ni, puasa kita ni kadang-kadang lebih pada adat daripada ibadat. Saya nak tanya kaum ibu, betul-betul ni, hari hati ke hati, kita ni lebih serius mendidik anak kita untuk solat ke untuk puasa? Puasa. Lebih tu, orang tu anak kita tu dah meninggal pukul 3. Sabar. Nanti puasa-puasa. Kalau tak puasa tak dapat raya. Kita bagi motivasi macam-macam. Kita minta anak kita untuk berpuasa. Tetapi macam mana seriusnya kita mendidik anak kita untuk solat? Apakah kita kejutkan dia pada waktu pagi, waktu subuh kita kejutkan, kita ajak anak kita sama-sama untuk datang solat? Silakan tuan, terima kasih datangnya. Terima kasih. Jadi kita tak serius didik anak kita untuk bersolat berbanding dengan dia berpuasa. Akhirnya dah lahirlah generasi Melayu yang lebih jaga puasa berbanding jaga solat. Betul tak saya kata ni? Betul. Padahal orang yang solat selalunya insya-Allah dia puasa, tapi orang puasa belum tentu solat. Pada ketika-ketika tertentu dulu saya selalu bermusafir pada bulan Ramadan. Jadi kita jamak takhir lah, solat maghrib dengan solat isyak ni kita buat jamak takhir. Jadi kita berbukalah di gerai-gerai ataupun di mana-mana lah, kita tengok subhanallah betapa ramainya, subhanallah, orang yang buka puasa tak solat maghrib. Ramai. Kemudian buka puasa dengan couple, saling suap menyuap. Padahal tu haram tu ya Allah. Kenapa kita ini tanggapan kita terhadap beragama ni? Islam adalah agama yang paling banyak disalah tafsirkan, bukan saja oleh orang bukan Islam, tetapi oleh orang Islam sendiri, termasuk puasa ni. Ini yang kita kata warisan adat ni. Kalau kita sekarang ni warisan adat, jadi adat ni dia. Duit raya. Duit raya ni hampir-hampir jadi apa? Adat. Dulu tak ada, tak apa. Orang kaya je bagi duit raya masa kami tahun 60-an, 70-an. Sekarang ni boleh katakan semua orang bagi duit raya. Padahal ini warisan daripada ampau. Tak salah, kita bagi tak salah. Saya tak rasa duit raya salah. Tetapi tengok kadang-kadang ni paklongnya, anaknya pun ada, anak saya datang. Paklong ada tak? Saya ada ni kesusahan sikit untuk saya. Ni bulan puasa dia cakap. Tak apa. Nanti hari raya nanti baru paklong bagi duit raya. Betul, Padahal dengar padahal memberi sedekah, memberi itu lebih afdal pada bulan Ramadan berbanding dengan selepas Ramadan. Kalau kita banyak duit tak apa, banyak Ramadan pun kita bagi, nanti raya pun kita bagi juga. Tapi kalau itu satu-satunya duit yang kita ada untuk membantu orang lain,
baik kita bagi pada bulan Ramadan berbanding pada bulan Syawal dan sebagainya. Betul tak? Kerana apa tu? Semua kerana adat. Betul? Saya nak bagi tanya lagi satu. Ya, kita ni siap-siap rumah ni satu Syawal ke satu Ramadan? Satu Syawal, betul kan? Ya, subhanallah. Ya, sebelum tu izinkan saya sedikit muhasabah. Soal rasa. Orang beriman ni dia gembira apabila tibanya bulan Ramadan. Dia akan gembira. Ucapan tahniah nanti bulan Ramadan, jangan lupa ya. Bila satu Ramadan nanti, Ramadan Karim. Antara kita Ramadan Karim, Ramadan Karim. Jawapan dia Allahu Akram, ya. Allah lebih mulia, lebih hebat lagi daripada Ramadan. Okey. Saya nak bagi tahu tadi, bila bulan puasa kita nak muhasabah ni je, satu, rasa je. Macam mana kita lebih gembira satu Syawal ke satu Ramadan? Tadi betul-betul ya. Ini muhasabah juga ni. Gembira ni bukan boleh dibuat-buat. Ada, tak ada, betul tak? Ya. Kita hilang duit RM20 sebagainya, kita hilang duit RM20, kesal tak? Kesal. Benda tu tak payah belajar tau. Ada. Kita tertinggal solat jemaah 27 rakaat, ada kesal? Tak ada. Memang tak ada. Ni soal rasa. Sebab tu dalam taubat, syarat taubat selain daripada berhenti, yang kedua apa? Menyesal. Menyesal tu kata Imam Ghazali payah tu. Sehingga orang tahu akibat dosa, ya, dahsyatnya neraka, baru dia rasa menyesal. Kalau tidak, biasa saja, ada apa? Ini soal rasa. Sebab tu dia kata orang beriman, dia gembira apabila tiba satu Syawal, satu Ramadan berbanding dengan satu Syawal, dan dia akan menghias rumahnya satu Ramadan. Kerana apa? Mengambil tabaruk. Tak salah, ini bukan sunnah, bukan apa ya. Tetapi syurga memang mula dihias pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang masuk, syurga mula dihias. Okey, kita pun hias rumah kita. Hias rumah kita bukan cantik saja tau, tapi yang penting dengar betul-betul, hias rumah kita supaya mesra Ramadan. Mesra Ramadan. Dia tengok dah, ni tempat sahur kita nanti, anak-anak, ni tempat buka, ini kurma dah ada lepasnya sini, nanti ini tempat solat tahajud, betul tak ya? Kita dah modify, kita dah ubah suai rumah kita ni selaras dengan mesra ibadah pada bulan Ramadan sepatutnya. Ini yang dia kata bukan kerana adat. Boleh ya, insya-Allah kita keluar kemudian kerana fadilat. Apa dia fadilat? Fadilat ialah kelebihan-kelebihan, ya. Pahala-pahala yang dijanjikan pada bulan Ramadan, amalan wajib digandakan 70 pahala, amalan sunat dapat pahala wajib. Ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita bangun sahur, dosa kita diampunkan. Doa yang paling mustajab dengar ya, menjelang waktu berbuka puasa. Tu yang mustajab sekali. Ya, mustajab waktu tu. Ya, kita dan sebagainya. Subhanallah, atas kelebihan-kelebihan ini dia bersemangat untuk berpuasa. Tetapi suka saya ingatkan, fadilat-fadilat ini bukan dasar, bukan asas untuk kita berpuasa. Fadilat-fadilat ini hanya dorongan saja, galakkan saja. Jangan berpuasa kerana fadilat, bukan. Kerana kalau kita berpuasa dengan fadilat, kerana fadilat, kita akan mengurangkan momentum ibadah kita apabila keluar daripada bulan Ramadan. Ataupun apabila kita rasa kita terlepas tentang kelebihan-kelebihan di bulan Ramadan. Contoh ya, malam Al-Qadar ialah malam 10 malam yang terakhir, betul? Selalunya riwayat yang itu yang paling masyhur. Tetapi ada juga ulama-ulama kata boleh jadi malam pertama pun ada, tetapi riwayat yang masyhur ialah 10 yang terakhir dan pada malam-malam yang ganjil. Okey. Katalah bayangkan, just imagine kita ni pada malam 28 Ramadan, ya, kita pada malam 29 Ramadan. Kita target dah 29 malam Al-Qadar kerana dia ganjil. Kita pun lepas sembahyang maghrib berjemaah, kita pun duduk-duduk santai-santai sambil menunggu waktu isyak masuk kan. Di belakang kita terjadi perbualan. Kau ingat malam Lailatul Qadar ni bila? Aku dengar Tok Guru di Kedah tu kata malam 27. Ini malam 29 kan? Malam 27. Betul lah. Aku
Aku pun dengar pada itu kata malam 27 juga Tok Guru sana kata, orang ni belum nyampu lagi, Syekh ni kata gitu. Memang malam 27 tu kau tengok malam tu siangnya redup tak redup, panas tak panas, dia ada tanda-tanda macam ni. Waktu tu malam 29 kendus semangat kita. Kan? Alah dalam dan sebagainya. Rasa tak semangat. Itu menunjukkan kita beribadat kerana apa? Ini yang diingatkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Hendaklah kamu menjadi hamba kepada Allah, bukan menjadi hamba kepada Ramadan. Ini penting. Itu kita kena jaga jadi momentum kita terus ya, fadilah ya dan sebagainya. Mudah-mudahan ya kita buat kerana Allah. Kerana Allah ni penting. Bila kita kerana Allah ni, dia kaitan dengan iman kita. Ya, contoh macam ni ya. Kita kata kita selalu makan sarapan pagi pukul 7, pukul 8 tu. Kali ni sarapan pagi pukul 4 pagi. Kita sahur tu. Nak masuk nasi pun ya Allah susah ya. Rasa mata terkebil-kebil mengantuk. Tapi katakan pada hati. Pada diri kita. Aku makan ni ya Allah kerana Engkau. Kerana Engkau aku bersahur. Betul. Kerana Engkau aku bersahur. Ya. Kemudian apabila kita buat apa saja kerana Allah. Contoh kita ya. Kadang-kadang orang tak nampak ya, kelebihan bulan Ramadan ini. Kerana apa? Kerana soal iman. Saya dengar satu ceramah baru ni yang sangat menggetarkan hati dia kata, siapa di antara kita manusia ni yang paling ndakkan Ramadan? Yang paling inginkan, paling mendambakan Ramadan, yang paling orang kata paling idamkan Ramadan ini untuk dia berjumpa. Seperti mana yang kita dididik oleh Rasulullah supaya kita berdoa daripada bulan Rajab lagi ya. Allahumma barik lana fi Rajabi wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Betul. Minta sampaikan bulan Ramadan. Siapa? Orang itu ialah ahli kubur. Ahli kubur nak sangat supaya mereka bertemu dengan Ramadan. Dia nak bertemu bulan Ramadan bukan satu hari dalam bulan Ramadan, bukan 2 hari, bukan 3 hari. 1 detik pun cukup kalau dia dapat merasai kembali bulan Ramadan ini. Kenapa? Kerana setelah kita mati baru kita nampak betapa kelebihan dan keberkatan dalam bulan Ramadan. Betul kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata apa? Manusia ni semua tidur. Bila dia mati baru dia terjaga, baru nampak, baru kita nak balik semua. Sebab itu ya, bila kita Allahumma balighna Ramadan, disebut dengan hati, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. 3 hari kata pengurusi tadi, belum tentu. Saya nak tanya, siapa dalam ruang ini yang boleh jamin dia akan hidup 3 hari lagi? Tak ada siapa dalam sini. Betul. Sebab tu kita diminta Allahumma balighna Ramadan, supaya dosa-dosa kita yang banyak ini diampunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan pengampunan. Ada nama-nama orang yang dah masuk neraka tetapi iris pada bulan Ramadan. Kita nak nama kita lah, kalau masuk daftar kita nama kita masuk neraka. Tetapi na'udzubillah, tapi pada bulan Ramadan kerana berkatnya Ramadan dan kita minta ampun, iris semua. Ini yang kita nak. Jadi mudah-mudahan kita sampaikan. Baru-baru ini saya diminta menulis satu artikel ya, andainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Selalu kan tajuk-tajuk ceramah sekarang semua menusuk hati semua ya. Andainya Ramadan yang terakhir. Tapi bila masa saya tulis tertukar tajuk tu. Kerana apa? Hati saya merasa sesuatu yang berbeza, iaitu andainya Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Apa? Kita tak sempat bertemu Ramadan. Ramadan kita yang terakhir ialah 1436 Hijrah dulu. Dengan penuh kesalahan, dengan penuh kelalaian kita. Sempat tak kita bertemu? Itu yang andainya Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Ramadan terakhir kita tahun-tahun yang dulu, mudah-mudahan Allah ampunkan. Sebab itu ada masa lagi. Ya, kita minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini sampai kepada kita. Kalaupun tak sampai, mudah-mudahan Allah ampunkan. Kerana apa? Hati kita yang berhajat ini. Kita dah pasang niat dah. Dalam Islam dikatakan niatul mukminun khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Dan jadi kita niat yang baik-baik. Nak bertemu Ramadan, kali ini nak buat yang terbaik. Ini yang dikatakan iman tadi. Ya, subhanallah.
Apa artinya pahala yang berganda? Apa artinya pengampunan yang begitu besar Allah janjikan, barakah yang begitu banyak bagi orang yang tak yakin kepada Allah dan hari akhirat? Tak guna. Betul. Jadi katalah dalam wang ini buat contoh ya. Di luar sana ada jualan murah durian D24. Ya, beli satu dapat dua free. Ya, dan sebagainya. Semua orang pergi beli betul-betul. Tinggal 2-3 gerak je tak pergi. Saya tanya, kenapa tak pergi? Orang semua pergi. Saya dengan durian pun nak menunggang. Ada kan orang yang tak boleh makan durian, betul tak? Begitulah pada bulan Ramadan ni. Pahalanya berganda, keampunannya berganda. Para nabi, para rasul semua berebut, tapi kita relax saja. Ya, sebab apa? Macam tadi lah, orang dia tak makan durian. Betul? Orang tak yakin pada pahala, tak yakin pada kita gembor-gemborkan. Sebab itu pendidikan kepada anak-anak kita bukan pendidikan pahala. Pahala tu kedua, kena jadi iman dulu. Allah sayang kita, hari akhirat ada. Hari akhirat ni Allah nilai pahala kita. Sebab tu marilah kita pergi semayang. Betul kan? Kalau dia tak nampak Allah dan hari akhirat, hati dia tak nampak, janji pahala macam mana pun tak cukup. Betul? Ini penting. Baik. Jadi pertama, kita buatlah kerana Allah. Ini input dia. Yang kedua, proses. Saya nak bincang tentang proses tadi. Benih. Sekarang nak bincang tentang pohon. Jadi tak ya? Arti puasa apa siam? Siam artinya menahan. Rupanya arti siam ini dia sangat sinonim dengan sabar. Sebab sabar juga adalah root word yang menggambarkan menahan. Apa kita kata menahan apa ni? Bulan Ramadan ialah bulan menahan. Siam, menahan. Menahan hawa nafsu untuk mendidik dan mengawal. Sebab nafsu dalam diri manusia ni, subhanallah, nafsu dalam diri manusia ni dia sangat mengajak kepada kejahatan. Inna nafsa la amarakum bisu, yang menyebabkan kita buat dosa, yang menyebabkan kita mengumpat, yang menyebabkan kita derhaka pada suami, yang menyebabkan kita tidak sayang pada isteri, tak lemah lembut dengan anak-anak, semua kerana nafsu. Nafsu ni bawa kepada kejahatan. Nafsu inilah yang nak ditahan untuk kita didik dalam bulan Ramadan. Dengar ya, menahan. Tapi minta maaf, saya katakan sekali lagi, dalam praktik kita, kita bukan menahan nafsu, kita mengempang nafsu. Boleh faham? Mengempang nafsu. Menahan tu dia tahan betul-betul lah. Mengempang ni dia tahan, bagi momentum dia banyak, potensi lepas tu lepas sekali, boom, kuat. Tak makan siang, tak makan ini, tak makan. Bila menjelang bulan buka puasa, lepas semau-maunya. Akhirnya, dengar ya, nafsu yang kita empang tadi bulan Ramadan bukan bertambah lemah, jadi bertambah kuat pula. Betul. Bulan puasa lebih banyak pembaziran makanan, bulan puasa lebih banyak pembaziran perbelanjaan, bulan puasa lebih banyak pembaziran di isi masa. Kenapa? Nafsu bukan bertambah lemah, tetapi bertambah kuat, kerana kita bukan menahan, tapi kita mengempang. Ini penting. Ya, penting. Jadi begitu juga apabila kita berbuka puasa, dengar ya, buang mindset. Buang mindset yang kita cover makan waktu siang. Jangan ada. Ini selalunya saya lah, selalunya kita makan ni nak cover waktu siang. Akhirnya kita makan 2 in 1. Boleh faham 2 in 1. Satu makan malam, satu makan siang tadi Jadi 2 in 1. Bila 2 in 1 jadi berat, lembab. Jadi jangan anggap gitu. Makan ini sebab saja yang memberi kekuatan Allah. Jadi kita makan ikut sunnah, awal-awal kita makan dengan rutab, dengan kurma ataupun benda manis, kemudian kita minum, kemudian dah agak kuat sikit, solat. Lepas tu baru makan yang agak berat. Dah rehat sikit, mandi bagi sedap, kemudian pergi solat berjemaah. Momentum tu ada untuk kita beribadah. Tapi kalau kita lepas semau-maunya, akhirnya kita tak dapat lagi bangun. Sebab apa? Dengar nafsu ni kuat dengan 2 perkara. Satu daripada perut, satu yang di bawah perut. Ni selalu kejahatan berperanan kerana inilah. Kejahatan berpunca daripada apa? Perut dengan sesuatu yang di bawah perut. Sebab tu kejahatan
Kederhakaan yang pertama berlaku kerana makan. Betul, di kalangan manusia. Kenapa? Nabi Adam dengan Siti Hawa AS salah, ya, kerana makan buah larangan. Betul, makan. Kemudian kenapa Qabil dia bunuh Habil? Kerana dia tak suka pasangan dia yang tak cantik. Ini seks, iaitu tadi perut, ini suatu yang di bawah perut. Betul. Jadi inilah punca kejahatan dalam hidup manusia. Jadi tengok, ya, dalam diri manusia ada 3 elemen. Pertama, ya, hati. Yang kedua, akal. Dan yang ketiga, nafsu. Ya, hati umpama raja, akal umpama bendahara penasihat, nafsu umpama penjahat. Betul, ya? Jadi berebut-rebutlah antara akal dan hati ini untuk menguasai, antara akal dan nafsu untuk menguasai hati. Ya, akal bagi input baik, positif, nafsu bagi tiupan-tiupan, godaan-godaan yang buruk. Jadi berperanglah dalam diri kita ni antara nafsu dengan akal untuk menguasai hati. Betul. Jadi saya minta begini, ya, perjuangan kita untuk melawan hawa nafsu yang menjadi punca kejahatan dalam diri kita, ya, kita kena lihat nafsu ini, ya, suatu perkara ataupun satu elemen dalaman yang tidak mungkin dihapus, tetapi hanya perlu diurus. Tak boleh hapus nafsu ni. Kerana apa? Kata Imam Ghazali, nafsu umpama kuda yang liar, mesti didik agar menjadi kuda tunggangan, bukan untuk dihapuskan. Ya, sebab itu penting, ya, dalam kita berpuasa, benar-benar kita mendidik nafsu. Okey, satu analogi, satu tamsilan. Letih, ya, belum bulan puasa lagi dah letih dah, ya. Okey, kalau bagi contoh, minta maaf, ya. Katalah orang tiba-tiba saya keluar dari sini, ada seorang hartawan, korporat dan sebagainya. Ustaz, ambil emas saya, BMW saya yang model terbaru ni, ambil Ustaz. Gembiranya, model terbaru, kereta tu, dengan berkilatnya, dengan ini. Lepas tu dia bisikkan, tapi Ustaz, tak ada brake. Brake tak ada. Jadi kita nak pakai, tak, bahaya. Walaupun body cantik, walaupun daripada leather dia punya seat dan sebagainya, tapi kita tak mau sebab tak ada brake. Betul? Begitulah diri kita ni. Kemampuan kita mengawal nafsu inilah brake. Brake inilah kemampuan untuk kita mengawal diri kita untuk memilih kebaikan dan menolak kejahatan. Tetapi kalau nafsu tu tidak dididik, nafsu tu liar, macam kereta tak ada brake. Betul? Kita ni tak ada brake. Membujur lalu, melintang, sapu, ya? Tak ada brake langsung. Ya, heboh kita. Makanan yang ini kita nak makan, yang makan ini kita orang kata haram, yang ini ada ini tak boleh lah. Seolah-olah makan stick tu, ya, akan mati kalau tak makan. Betul? Kita tengok sekarang ni, kenapa kita orang bukan Islam exploit kita no pork ni, ya, no pork hanya dan sebagainya. Kenapa? Kita tengok kita ni tak ada kawanan. Ya? Jadi kita mudah-mudahan kita dapat kawal. Sebab itu pada bulan puasa, minta maaf, ya, pertama yang kita perlu, ya, mekanisme yang pertama, yang proses yang kita bincangkan, proses yang dikatakan ni, siam. Dia ada 4 package. Supaya puasa kita ni berkesan, kita nak buat muhasabah puasa kita berdasarkan 4 perkara ni. Pertama siam, kedua qiyam, yang ketiga Quran, yang keempat sedekah. Ini modul yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan untuk kita jalani. Ini package latihan dia. Siapa yang ikut satu tinggal yang lain tak lengkap. Kalau buat 3 tinggal 1 tak lengkap. Kena 4 sekali, insya-Allah baru cantik, baru cemerlang, baru excellent. Ya, siam, qiyam, Quran, sedekah. Kita tengok apa dia siam. Siam swat, ya. Artinya kita menahan. Kita menahan macam kuda liar tadi, kata Imam tadi. Pertama, kita menahan dia daripada makan minum. Nafsu ni kuat apabila perut ni ada isi. Betul? Jadi kena kita puasa betul-betul. Yang ini alhamdulillah orang Melayu dia takkan makan, dia takkan minum. Ya, yang puasa lah. Betul, ya. Sehingga tengok, ya, punyanya orang kata kalau ikut bahasa Kelantan berjurus tau. Berjurus betul dia puasa ni.
dia mandi shower pada bulan puasa, air naik atas, masuk setitik air, CCTV tak ada, apa tak ada, dia akan telan atau luar? Dia akan luar. Betul? Itulah berjurusnya dalam bulan puasa. Tetapi orang yang sama minta maaf, kalau rasuah makan, ya. Tapi dalam bulan puasa tak makan satu titik air, tetapi makan duit, makan lain-lain, tak amanah, curi tulang, curi masa dan sebagainya. Kenapa begitu? Kerana apa? Yang saya kata tadi kita tidak faham konsep ubudiyah yang sebenar. Ni ya. Pertama, nak lemahkan nafsu kuda tadi, jangan bagi makan, jangan bagi minum. Tapi tak cukup, kena jaga panca indera kita. Sesuatu yang merangsang, ya, penglihatan kita melihat benda yang haram, pendengaran kita, kemudian kita punya sentuhan, kemudian kita punya bau, kemudian kaki dan tangan kita. Kena jaga panca indera ni. Sebab kadang-kadang dia tak makan dia tak minum, tetapi dah lemah dah. Tapi bila ada rangsangan daripada nafsu ni, daripada penglihatan, dia jadi kuat balik. Betul, dia jadi kuat balik. Jadi dalam bulan puasa termasuk siam ataupun menahan tadi, menahan pandangan, menahan pendengaran, menahan percakapan dan sebagainya. Ini yang menahan. Orang ajak gaduh, kita kata berpuasa, saya berpuasa dan sebagainya. Jadi menahan. Mudah-mudahan ya, bulan puasa kali ini kita jangan lagi puasa di tahap orang awam, pergi tahap orang soleh. Walaupun belum peringkat ke tahap orang muqarrabin, ya. Orang soleh ni puasa dia di samping makan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dia jaga, dia juga menahan panca indera dia. Mata kurangkan dan sebagainya, telinga dan sebagainya, kurangkan. Untuk mengurangkan kita melakukan maksiat, sibukkan dengan melakukan ibadat itu. Untuk kurangkan. Kalau dia menganggur macam tu, mestilah relax je, baik tengok TV, buka TV gitu. Relax je, tak ada apa bulan puasa ni. Baik. Inilah sibukkan dengan ibadat. Supaya dengan sibuk masa kita beribadat, ya, masa tu tak ada untuk membuat maksiat. Ini ya. Jadi makan minum, kemudian panca indera. Kemudian yang paling penting lagi ialah menahan juga perasaan, akal dan hati kita. Ini cubalah. Perasaan kita, emosi kita bila diajak bertengkar, bila ada sesuatu yang menggeramkan kita, menimbulkan kemarahan kita, pujuk-pujuk diri. Aku sedang berpuasa, aku sedang menahan kerana Allah. Begitu ya. Atau pergi, tahan. Begitu juga akal kita. Akal kita tiba-tiba nak imagine sesuatu yang tak elok dan sebagainya, kita tahan. Aku berpuasa, puasa dengan akal kita. Begitu juga hati kita yang nak prasangka, yang nak asat dengki, yang sebagainya, cuba tahan. Ini. Tapi kalau ini kita tak mampu, perasaan, akal dan hati, cukuplah jaga perkara-perkara yang bakal makan minum, perkara-perkara yang membakar puasa, dan jaga panca indera. Terutama mulut. Mulut. Kita selalu bercakap. Ya, kita bercakap ni minta maaf lah, ya. Bukan kita sama-sama kita 5 minit je yang okeynya. Minit yang ke-6 dah masuk dah. Era mengumpat, mengata ini betul ni, betul tu mengumpat, ya, dan sebagainya. Jadi ini kita kena jaga, ya. Bulan puasa, ambil motor ni, ya. Ambil motor ni, slogan kita sematkan dalam hati, berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Biar sikit. Yang kedua, kuda ni bila dia dah lemah, dia tak sumber makan minum, dia dah kena tahan, panca indera kita tahan, dia tak tengok ada yang sebagainya, dia mesti qiyam. Qiyam ini mendirikan. Kuda ini dah lemah dah, tapi dia tak betul-betul menyerah lagi. Macam mana nak suruh dia betul-betul menyerah, surrender? Kita bebankan dengan beban-beban yang berat atas kuda ni. Kuda tadi dah tak makan kan, dia tak tengok. Okey, kita ambil beban, kita letak atas pundak dia, letak lagi atas dia, letak supaya dia memang surrender betul. Jadi caranya untuk, ya,
melemahkan hawa nafsu kita seterusnya ialah dengan melaksanakan qiyam. Qiyam ini bangun malam, qiyamul lail. Qiyamul lail ini penting. Qiyamul lail bulan Ramadan ni bermula daripada kita solat tarawih, itu dah kira qiyamul lail kan? Ya. Tapi minta maaf saya katakan ya, sekali lagi saya ingin menegur. Kerana ibadah kita musim-musiman, ikut musim, bukan benar-benar datang daripada iman. Akhirnya dengar ya, kita lebih serius solat tarawih berjemaah daripada solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah. Sedangkan di segi aulawiyat dan dari segi prioritinya, ya, kita lebih dituntut untuk solat subuh berjemaah daripada solat tarawih berjemaah. Kalau boleh buat dua-dua lah. Tapi kalau dia suruh pilih, ataupun kita ada waktu itu, pilih solat subuh berjemaah. Tapi kita nampak sekarang ni tak gitu. Kalau kita ada rakaman, ada website nanti tengok ya, subuh berjemaah angkat ya dengan solat tarawih. Mana banyak ya. Nak tengok solat tarawih banyak, tengok malam pertama, malam kedua, malam ketiga seminggu. Tengok itu paling banyak. Tak cukup ni. Mana pergi orang ni waktu subuh? Tak tahu. Macam saya tertanya-tanya jugalah. Sembahyang raya semua ramai. Mana orang ni pergi? Bila saya kena sembahyang raya dengan solat Jumaat, pernah satu hari satu masa hari Jumaat itu juga hari raya. Subhanallah, masa solat raya ramai. Solat Jumaat dah tinggal sikit. Itu belum tengok subuh Jumaat sebelum tu lagi sikit. Jadi itu menunjukkan bahawa kita apa? Kita ibadah itu bermusim. Tengok ya. Baik. Ingat ni kata-kata ni selalu diulang. Saya ulang lagi kata-kata, repetition is mother of knowledge. Ramadan bukan macam tebu. Ramadan bukan macam tebu. Makin ke hujung tebu ni makin tawar. Tapi Ramadan ya, dia makin ke hujung makin manis. Tapi kita punya kita punya peluang untuk kita tersasar ni di hujung lah. Dengan kuih raya, dengan baju raya, dengan persiapan kebiasaan dan sebagainya. Itu yang selalunya menyebabkan kita terpinggir malam-malam akhir ni. Betul ini kita kena jagalah. Bulan ni jangan sibuk buat kuih raya. Buat kuih raya kalau boleh siangnya ataupun mana, jangan pada waktu malam. Tapi kata waktu malam sambil-sambil tunggu kita bakar kuih itu, boleh solat tahajud, boleh teruskan, tak ada masalah. Ada orang yang buat gitu, saya tahu ada ya. Saya pernah tengok ibu tunggal yang terpaksa buat kuih raya pada masa yang sama nak jaga juga ibadah. Wah, salute kita orang macam ni ya. Alhamdulillah. Baik. Dengar ya. Pada malam bulan Ramadan ya, banyakkan zikir, banyakkan munajat dan banyakkan selawat. Ya, banyakkan selawat ya. Subhanallah, qiyamul lail ni, peringkat kita ni, qiyamul lail ni, saya nak tanya betul-betul ya. Siapa yang benar-benar manis betul dia qiyamul lail? Sekali-sekali adalah, tapi tak selalu betul. Ada masa-masanya, terutama ketika ada masalah lah, manis betul ya. Tapi masa lega tak ada apa ya. Tapi kita kena bangun juga ni mujahadah. Tapi orang yang sudah melazimi qiyamul lail, dengar ya, apa kata-kata mereka, orang-orang muqarrabin ini ditulis kata apa? Kalaulah sultan-sultan dan raja-raja di dunia ini dia dapat merasai kemanisan yang kami rasa semasa kami qiyamul lail, nescaya mereka akan mengorbankan seluruh kerajaan mereka untuk merasai kemanisan itu. Manis sungguh qiyamul lail. Cuma kita ni tak rasa ya. Kita peringkat hati kita ni ada 3. Peringkat hati kita dengan ibadah. Waktu kita buat satu-satu, kita rasa tak sedap, pahit, bisa. Sebab nafsu tak suka betul. Kita buat sampai ke tahap kedua. Allah bisa, tegar, biasa dah, biasa. Tahap kedua, biasa. Biasa dah akan mulai. Lama-lama kita buat sampai ke tahap stage yang ketiga, iaitu rasa manis. Jadi kita peringkat mana? Kita mungkin tahap bisa tadi tu, tahap mujahadah lagi. Tapi bangun. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengukur nilai kita dalam perjalanan menujunya, Allah tidak mengukur di hujung jalan sampai atau tidak, tetapi Allah sudah mengukur ketika kita memulakan langkah yang pertama. Orang kata apa?
dalam bahasa Inggeris saya minta maaf. Happiness not only at the end of the road but along the road. Betul ya? Jadi kita mujahadah nak begitulah. Kita bangun malam insya-Allah ya. Alhamdulillah bagi kaum ibu berita baik. Mereka bangun saja untuk menyiapkan sahur ya. Keluarga itu dikira juga qiyamul lail. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Baik. Okey, jaga ya solat berjemaah ya pada bulan. Kemudian yang ketiga Quran. Ni izinkan saya minum sekejap ya. Quran ni bacaan. Kita kena baca Quran. Bila baca Quran ni boleh ya, biar sampai dengar ke telinga. Baru ada kesan yang mendalam. Macam rukun qauli dalam sembahyang. Rukun qauli dalam sembahyang ada berapa? Ada berapa? Kalau saya tanya nanti bukan tak tahu terukun ya. Rukun qauli ada 4 ya. Pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni yang jadi takbir wajib ni, suara tu, bukan angkat tangan tu. Suara tu Allahu Akbar biar terdengar ke telinga sendiri. Baca Fatihah mesti terdengar kuasa. Ini adalah rukun qauli yang kedua. Rukun qauli yang ketiga apa dia? Membaca tahiyat selawat dalam tahiyat akhir. Itu wajib. Baca tahiyat akhir tu kena dengar ke telinga kita sekurang-kurangnya. Dan yang keempat apa dia? Yang keempat ialah memberi salam yang pertama. Assalamualaikum. Tak boleh guna suara sir, tak boleh. Tak. Assalamualaikum terdengar ya. Begitu juga untuk memberi kesan dalam membaca Quran, biar terdengar. Jangan baca dalam hati. Itu ya. Kemudian bila baca Quran ni, ya kita kena ingat baca Quran ni dia faham tak faham, dia ada kesan pada jiwa. Sebab Quran ni syifa. Boleh kita kata pada anak kita, baca buku chemistry, baca buku biologi, budak pelajar-pelajar yang ambil SPM, tak guna belajar, tak guna kita baca kalau kita tak faham. Betul tak? Baca, study, mesti ada input, mesti ada output. Kalau kita kata, kalau tak faham, apa baca? Kalau kita baca buku teks, betul? Betul. Tapi baca Quran tak boleh kata. Tak guna baca Quran kalau tak faham. Quran ni bukan saja kita baca, kita tengok pun dah dapat pahala. Kita pegang pun dapat pahala. Ya? Ini penting ya? Supaya kita benar-benar ya, lepas ni berinteraksi dengan Quran. Berinteraksi dalam Quran dalam bulan puasa ni ada dua. Satu bertadarus, satu lagi kita menghatam Quran, baca. Masa bertadarus, saya ingin pesan sungguh-sungguh ya, tolong jaga hati kawan-kawan. Yang menegur dengan kasih sayang, yang kena tegur mesti terbuka. Tengok-tengoklah orang tu ya. Dia mampu, kadang-kadang dia dah cuba tapi dia tak dapat juga. Redakan. Dot macam ni, dia tak ada gigi. Dia nak buat gitu kata, dot selagi tak ini. Akhirnya dia rasa malu, betul. Kita nak tadarus, kita nak berukhuwah, betul tak? Jadi rasa macam dia malu, rasa dia dipelecehkan dan sebagainya. Jadi lebih kurang dia kita baca supaya dia ini bacaan ni macam ni, mat ni panjangnya macam ni, yang ini tandanya macam ni, kita saling betul membetulkan. Kalau orang ni kata ini, orang ni kata gini, mak pendek ni kata ini, mak panjang macam ni, oh gaduh kata, tak, rujuk pada orang yang ini, betul? Jangan bergaduh waktu itu. Kalau bergaduh juga, tiap-tiap tahun bergaduh, masa tadarus bergaduh, tinggalkan tadarus. Lebih wajib jaga ukhuwah. Lebih wajib jaga ukhuwah. Saya nak beritahu satu inovasi untuk tackle benda yang bergaduh ni selalu ya. Yang pernah satu masjid dia begini ya. Dia ambil satu ustaz yang fasih bacaan, ya dan sebagainya. Kemudian dia ada satu tayangan macam ni, Al-Quran ya. Ustaz ni baca. Ustaz ni baca satu ayat, makmum semua ikut. Ya, semua ikut. Tadarus juga tu, ikut. Kemudian ustaz ni nampak dalam baca-bacaan tu ada yang tersilap. Dia betulkan dalam tu. Jadi tak rasa, siapa pun tak rasa.
Betul? Sebab semua orang kena tegur. Boleh faham maksud saya? Tapi yang sebaiknya ada personal touch lah untuk. Tapi saya takut. Dan tadarus ni minta maaf, saya katakan eloknya khatam. Tapi kalau tak dapat khatam bukan satu kewajiban. Ini lawan-lawan antara madrasah ni dengan madrasah ni. Surau ni surau. Sana berapa? Bila khatam? Kami dah khatam 2 kali dah. Sana tak habis-habis rangkak-rangkak. Jangan begitu. Yang penting tercapai semak tu. Dengan penuh kuah, penuh kasih sayang, betul. Jadi itu tadarus. Yang baca, ini penting. Kita baca, kita mesti ada target. Baca Quran ni kalau nak habis pada bulan puasa kita kena baca 4 lai satu waktu solat. 4 lai satu waktu solat. Artinya sebelum solat 2 lai, selepas solat 2 lai, paling kurang. InsyaAllah sebulan khatam. Untuk baca 2 lai sebelum solat lebih kurang 10 minit, tak sampai 10 minit. Lepas tu 10 minit lagi dan sebagainya. Boleh khatam? Boleh khatam. Kita target kali ni. Kalau tak khatam juga tak ada masalah. Yang penting baca. Ada pernah satu ketika kita kata, kadang-kadang kita kata kita tak rasa macam suka apa kita baca ni, kita tak faham. Elok juga kita ambil tafsir. Tafsir ni ambil surah Al-Mulk yang biasa kita baca. Apa lagi? Ayat 18 Al-Kahfi kan? Yang selalu kita baca, kita ambil seorang ustaz baca tafsir surah Al-Kahfi. Sebab bulan puasa ni kita dalami sikit Quran. Kalau tak faham juga tak apa, baca. Asalkan kita berinteraksi dengan Quran. Jangan tinggalkan. Contoh saya pernah dengar satu cerita, seorang guru dia minta supaya anak muridnya baca Quran. Anak muridnya datang untuk belajar tafsir dan sebagainya, tapi tak ajar tafsir. Asyik suruh baca. Akhirnya timbul kebosanan dalam diri anak murid tu. Dia kata, apa macam ni rasa bosan lah. Baca je tapi tak faham. Betul? Tak ada gunanya. Orang kata tak ada apa nilai yang dapat kerana baca tanpa faham. Rumutan ini terdengar oleh guru tu. Guru dia buat macam mana? Guru dia ambil satu raga yang buat daripada rotan ataupun daripada buluh. Dia ambil, bagi raga tu. Kamu sekarang saya tugaskan, kata guru ni, kamu depan madrasah kita ni ada sungai, kamu cedok air sungai ni, penuhkan kolam dalam madrasah kita. Dia pun buatlah, cedok. Tapi dalam perjalanan tirislah, betul, raga tu daripada rotan yang tiris, tak penuh-penuh. Air lama-kelamaan timbullah rasa tak ada nilai, sia-sia. Dia pun kata, tuan guru, kerja sia-sia. Kalau cedok air ni dengan raga ni tak dapat apa-apa. Bola tak penuh, air menipis. Guru dia kata, tidak ada kesannya. Tengok raga yang saya bagi daripada kamu dulu kotor. Tetapi apabila kamu buat cedok, akhirnya raga ni bersih. Tengok, bersih. Begitu juga hati kita. Al-Quran ni penawar. Bukan saja dibaca, melihat pun dah ada ini. Jadi tolong, kalau boleh kita dengan keluarga kita, saya pesan dengan diri saya, supaya setiap kita ni ada Quran peribadi, seperti mana kita bekalkan kepada anak kita handphone peribadi. Bisa ada Quran peribadi. Kalau boleh dalam bentuk mushaf, hard copy, dalam bentuk mushaf, bukan dalam bentuk aplikasi. Tak salah kalau kita baca, tetapi lebih afdal kalau dalam bentuk mushaf. Sebab kalau dalam ni macam-macam mana, website ada, kadang-kadang nak buka ni, website masuk, tengok dulu. Akhirnya carry away. Tapi kalau mushaf tu kita baca, kita insya-Allah baik. Ini Quran. Jadi kita ambil, baca, betulkan bacaan, kita tadabbur, ibrah dan hikmah. Malu kita nak dapat syurga kalau kita bandingkan kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i macam mana? Dalam bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. 60 kali khatam Quran. Heran kita? Heran tak? Heran. Tetapi Imam Syafi'i kalau ada pun dia heran juga tengok 20 grup WhatsApp dengan berbagai-bagai entry dalam Facebook boleh kita baca. Heran juga dia. Berapa banyak yang kita baca WhatsAppnya dengan ininya dengan ini. Kalau kita timbang-timbang dengan cakap larau dan sebagainya, sama je dengan baca Quran ini. Itu kelemahan kita Sebab itu dalam soal dunia kita kena lihat orang yang di bawah kita.
Tapi dalam soal akhirat kita kena lihat orang di atas kita. Betul ya? InsyaAllah. Akhir sekali sedekah. Sedekah ni pun perlu ada target. Izinkan saya duduk ya. Sedekah ni pun perlu ada target. Jangan tak ada target ya. Katalah kita kena pegang macam ni. Jangan berlalu satu hari di bulan Ramadan tanpa kita bersedekah. Setiap hari mesti ada. Tak salah kalau kita sekaligus, tetapi eloknya hari-hari ada ya? Walaupun sedikit. Jadi kita target 50 sen satu hari. 30 hari berapa? RM15. Takkanlah 10 ringgit, RM300. RM5, separuh daripada itu dan sebagainya. Letakkan di satu sudut, sama ada dalam wallet kita sendiri ke, ataupun tabung di rumah kita ke. Bila kita pergi nak solat tarawih ke pada malam tu, ataupun nak pergi tengah hari, ambil duit tu, letakkan. Kalau boleh didik sekali anak kita okey, hari ni Alung ambil duit untuk bagi kat tabung masjid. Besok yang Angah pula ambil. Biar anak kita merasa sendiri latihan untuk bersedekah. Ya, ambil ni ya. Bersedekah itu lebih tajam daripada doa untuk menyampaikan hajat kita. Bersedekah itu lebih tajam ya. Lebih tajam artinya lebih apa? Mustajab daripada doa dalam memenuhi hajat kita. Jadi kita sedekah ni, mudah-mudahan saya ni yang tak pandai baca Quran ni dapat baca Quran. Sedekah ya. Hari ni saya sedekah untuk isteri saya, supaya isteri saya menjadi isteri yang taat, saya kata. Ya, ini yang dia kata sedekah yang diiringi oleh doa lebih mustajab ya, insya-Allah. Sedekah akan memanjangkan usia, akan menambahkan rezeki untuk kita. Ya, kita harap ya, boleh. Okey. Ini ya. Pakej latihan bulan puasa. Lapar, kita sempitkan jalan syaitan. Ada dua musuh batin kita, iaitu syaitan dan hawa nafsu. Tetapi yang paling sukar dihadapi, yang paling dominan bukan syaitan, tetapi nafsu. Sebab itu, kalau kita lihat keinginan kita untuk melakukan maksiat di luar bulan Ramadan dengan di dalam bulan Ramadan sama saja, artinya nafsu kita sangat kuat. Tanpa dorongan syaitan pun dah kuat dah. Tak ada dia punya apa sifu, protegi dia pun dah boleh buat ya, dan sebagainya kan. Tak ada dia punya master, tapi dia punya ini pun dah boleh ya. Itu baik. Solat tarawih. Tarawih dia perkataan rehat. Solat rehat-rehat. Bagi mereka yang sakit lutut, bagi mereka yang macam-macam kekangan, jangan gagahkan diri sampai mudarat ya. Buat mana yang terdaya secara berjemaah. Nanti kalau tak daya, kita rehat je, baca Quran. Betul? Duduk baca Quran. Dan sebab lutut dah sakit. Betul? Jangan ikut yang muda-muda, nanti pengsan kita ya. Duduk. Namun nanti kita cover balik rumah, tambah lagi 4. Betul? Tambah lagi, tak salah. Ini solat tarawih artinya solat rehat-rehat ya. Jangan gaduh lagi. Kalau boleh ni geng 8 dengan geng 20 ni janganlah gaduh-gaduh lagi ya. Yang pegang 8 buat 8, asal khusyuk-khusyuk. Yang 20 buat gitu. Saya salute ya satu masjid ya. Betapa harmoninya geng 8 dan geng 20 ni. Dia ada tempat parking motor. Ini tempat parking motor geng 20. Ini tempat parking motor geng 8. Sebab nanti kalau geng 8 nak balik, geng 20 dah halang. Betul? Harmoninya macam ni ya. Kalau kita dapat, jangan gaduh-gaduh ya, dan sebagainya. Itu ikut kemampuan kita ya, dan sebagainya ya. Baik, itu khilaf ya. Baik, baca Quran, kita sahur, waktu paling intim ialah kita dengan Allah, waktu kita sahur. Kaum ibu kalau dapat ya, selepas masak ataupun sebelum masak, ambillah 2 rakaat ya untuk solat ya, sebagainya. Itu baik ya. Begitu juga kita, ini latihan ihram, kita menahan diri. Setiap ibadah dia ada ihram dia. Macam kita buat umrah, buat haji, ada pakai kain ihram kan. Berapa yang kita tak boleh? Kita tak boleh cabut bulu kita, cabut ini, ada benda-benda yang begitu. Juga dalam solat ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni bila kita angkat je, dia dah mengharamkan benda-benda yang kita boleh buat sebelum ni tak boleh buat. Begitu juga puasa, dia dah ihram, artinya kita menahan dah ya, kita tak boleh buat gaya-gaya itu. Wah, latihan ihsan apa dia? Ihsan ni suatu yang kita dengan Allah saja yang tahu. Kalau solat, orang nampak kita solat.
Kalau bayar zakat ada resit dia, betul. Puasa ada nampak. Akhir kita kalau minum pun orang tak tahu dan sebagainya. Jadi puasa ni latihan untuk membina ihsan dengan Allah, ikhlas kita dengan Allah. Ya, ini insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita akan dapat yang dikatakan takwa. Okey. Saya pause lah cakap ni. Dia ada 3-4 slide lagi dan sebagainya. Ya. Okey, kita pergi kepada itu. Sebenarnya gini ya. Bila takwa tu dengan Allah, bila kita takwa dengan Allah, dia akan lahirkan akhlak dengan manusia dan akan melahirkan itqan dengan pekerjaan kita, dengan profession kita. Jadi semakin banyak kita berpuasa, insya-Allah takwa kita akan jadi buah. Dia akan menghasilkan akhlak dengan manusia dan itqan dengan pekerjaan kita. Jadi stop cakap itu, saya tak nak urai lagi apa itu takwa, apa itu akhlak dan apa itu itqan. Cukup kita katakan kita kena muhasabah puasa kita, seperti mana kata Tuan Urusi Majlis tadi. Kita muhasabah artinya kita menghisap, kita menilai puasa kita pada apa tadi Pertama pada apa? Input dia. Apakah kerana Allah? Yang kedua pada proses dia, siyam, qiyam, Quran dan sedekah. Dan juga kita lihat pada output nanti. Nanti insya-Allah selepas bulan Ramadan, kalau ada rezeki nanti kita nak tengok muhasabah after bulan Ramadan, iaitu apakah takwa akhlak kita. Jadi dalam kita berpuasa ni, sekarang sebelum kita masuk, before, kemudian nanti present masa kita berpuasa, dan nanti past tense pula selepas kita berpuasa. Saya rasa itu saja yang mampu saya sampaikan dengan keadaan terbatas, tenaga kita, saya, kesihatan saya dan sebagainya pada hari ini. Itu saja yang mampu saya dapat. Selebihnya saya kurangkan kepada Allah. Mohon dihalalkanlah masa yang berbakti ini. Kalau ada pertanyaan boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4:35 tu kita akan selesai. Dipersilakan. Sila ambil peluang keemasan ini. Ada apa-apa soalan dan kemusykilan? Puan-puan? Ada? Ustaz, kalau bertadarus tu kan, adakah lebih elok kita buat di masjid atau di rumah? Saya ni personal lah sikit soalannya dengan suami ke. Ada beberapa dimensi kita boleh lihat, sebab dia amalan sunat. Bila amalan sunat ini bagi wanita, bagi lelaki ni lebih banyak kalau dia boleh amalan sunat dia di rumah. Orang lelaki kita kata solat sunat dia kena banyak di rumah. Rasulullah begitu, dia solat di rumah dia keluar daripada raudhah tu, dia baru masuk begitu. Jadi kalau kita lihat masuk tadarus ni di dalam rumah yang kondusif, iaitu kita dengan keluarga-keluarga kita, betul, itu baik. Tapi sekiranya tak cukup quorum, tak ada dah, kita seorang je sebatang kara di rumah tu, jadi buat juga di masjid. Di masjid juga ada kelebihannya, sebab di sana tu tak ada rumah siapa, jadi dapat pahala iktikaf pula, berada di masjid. Kita niat iktikaf, sampai iktikaf kita dapat bertadarus. Itu juga ada satu kelebihan dan sebagainya. Jadi terpulanglah kadang-kadang tidak ada halangan. Tadarus mesti buat di masjid, tak ada halangan. Untuk kita buat di rumah kita dan sebagainya, kerana dia adalah amalan sunat. Sebagainya amalan sunat di kalaulah kata rumah kita kondusif, semua orang-orang boleh datang dan sebagainya, tak ada masalah. Kalau tadarus kita bersama dengan masyarakat, betul. Tapi kalau tadarus kita bersama keluarga, memang eloklah kita buat kat rumah, tak ada masalah. Sebab mengambil kira hadis yang mengatakan bahawa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti mana di dalam kuburan. Jadi kita hiasi rumah kita dengan bacaan Quran. Tapi sekiranya contoh rumah kita sempit, kita nak semua ni kita tadarus semua ni, rumah tak cukup, buat di masjid pun elok juga. Tengok kepada keadaan masing-masing. Terima kasih. Silakan.